Okay. Selamat sejahtera kepada pelajar. Baik. Diharapkan semua telah pun melihat video yang dikongsi tadi ya dalam grup. Hari ini kita akan belajar tentang bab 8, daya dan tekanan. Bab ini hanya ada satu subtopik sahaja, iaitu tentang dua prinsip. Prinsip Pascal dan prinsip Bernoulli. Tekanan dalam bendalur. Konsep tekanan dalam bendalur dalam sesuatu sistem yang tertutup. Ini merupakan contoh satu sistem yang tertutup. Penyebaran tekanan seragam pada air di dalam botol plastik yang bertutup. Sekiranya tiada tekanan tambahan dikenakan di atas air, demikianlah air akan mengalir daripada lubang pada botol plastik. Semakin bawah tu semakin tinggi tekanan air, maka pancutan itu akan makin jauh. Okay? Semakin rendah tekanan air paling tinggi, pancutan air paling jauh. Okay, untuk B, sekiranya tekanan tambahan dikenakan ke atas air dengan memicit botol itu, maka air itu akan dipancutkan dengan lagi jauh. Di sistem tertutup ialah suatu sistem fizikal di mana jirim tidak dapat masuk atau keluar daripada sistem tersebut. Air dari lubang paling bawah terpancut paling jauh berbanding dengan air dari lubang di bahagian atas. Disebabkan oleh tekanan air di bawah botol lagi tinggi. Jika tekanan dikenakan ke atas permukaan air dengan memampatkan botol plastik bertutup, air dari setiap lubang akan terpancut lebih jauh dengan jarak tambahan yang sama seperti raja. Prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan yang dikenakan pada suatu bendalur boleh dalam bentuk cecair atau gas, dalam satu sistem yang bertutup adalah secara seragam pada keseluruhan bendalur tersebut dan ke semua arah. Contohnya, apabila tekanan dikenakan pada ombak A, maka tekanan akan disebarkan ke seluruh bendalur ini ke semua secara seragam dan akan menolak ombak B yang besar ini ke atas. Prinsip operasi sistem hidrolik. Prinsip asas dalam sistem hidrolik ialah pemindahan tekanan ke semua arah berdasarkan prinsip Pascal. Sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat, seperti menghasilkan daya output yang besar untuk mengangkat beban yang berat. Raja 8.4 menunjukkan operasi sistem hidrolik. Daya input 10 Newton dikenakan ke atas ombak kecil menghasilkan tekanan dan tekanan ini akan dipindah secara seragam melalui bendalur. Bendalur boleh merupakan air ataupun merupakan minyak. Dan akan menolak ombak besar ini yang menampung beban ini ke atas. Jadi daya output ini lebih besar. Ini kamu boleh kirakan. Okay, formula ialah F1 per A1 bahagi F2 per A2. Nanti kita tengok contoh pengiraannya.
Okay, sistem hidrolik terdiri daripada 2 silinder berombor dengan luas permukaan berlainan. Yang mempunyai ombor yang mempunyai luas permukaan kecil ini, okay, kalau daya dikenakan, dia akan tolak ombor besar ini naik ke atas. Okay. Mengapa air atau minyak digunakan sebagai bendalio dalam sistem hidrolik? Kerana ia tidak mempunyai bentuk tetap dan tidak boleh dimambatkan. Maka tekanan akan dipindahkan secara seragam melalui bendalio tersebut. Okay, ini merupakan cara pengiraannya. Ini formula. F1 per A1. F means force. Okay. Formula untuk tekanan, pressure, P sama F per A. Pressure equals to force divided by surface area. Tekanan pada ombor kecil, daya input bagi luas ombor kecil iaitu 10 bahagi 2 sama dengan, kita nak cari daya output, okay, bahagi 10 cm padu. Sorry, 100 cm padu. Jadi daya output ini F2 ialah 500 Newton. Okay, guna formula ni. Aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Sistem hidrolik diaplikasikan untuk melakukan kerja berat dengan menggunakan daya yang kecil. 3 contoh aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian adalah jet hidrolik. Jet hidrolik adalah, tadi saya send video itu untuk angkat kereta punya. Naikkan kereta, tayar tu untuk tukar tayar atau cek bawah kereta. Okay, brake hidrolik, brake dalam kereta lah. Dan kerusi rawatan gigi. Sistem jet hidrolik, di dalam sini ada satu, mana? Dia ada satu tempat lah untuk isi minyak. Okay. Dia punya teori sama dengan ada ombor kecil, ada ombor besar. Ini ombor besar, ombor kecil kat bawah sini. Okay. Ini merupakan jet hidrolik, lazimnya guna untuk angkat beban berat seperti kereta di bengkel, parkir kereta. Contoh macam ni lah dia guna. Okay, dalam sistem jet hidrolik, tuas ditolak ke bawah. Tuas ni tolak ke bawah dan ke atas. Secara berulang-ulang, dia tekan macam tu. Jadi, ombor ini akan makin naik. Untuk menolak ombor besar berbeban ke atas dengan injak pelepas tertutup. Sebaliknya, apabila injak pelepas terbuka, ombor yang besar berbeban akan turun kembali ke kedudukan asal. Injak pelepas ni. Okay. Okay, kita lihat sistem bagaimana sistem jet hidrolik ini beroperasi. Okay, yang A, ombor besar dinaikkan. Menambahkan ketinggian ombor besar yang berbeban. So, dia ada, kita tengok dia punya nombor macam mana. Okay, first,
Macam mana naikkan ombor besar? Tuas ditolak ke bawah. Okay, tolak tuas itu ke bawah. Jadi ombor kecil ni mengenakan tekanan ke atas cecair. Injak A ni tertutup lah. Jadi tekanan dipindahkan secara seragam melalui minyak jet ini. Injak B ni terbuka kerana tekanan dah sampai sini ya. Okey, buka. Jadi cecair memindahkan tekanan ke ombor besar. Berbeban lalu menolakkannya ke atas. Jadi kereta tu dah naik lah. Okay. B. Kita kena fixkan ketinggian kan bila dah sesuai. Jadi mengekalkan ketinggian atau kedudukan ombor besar. Cara tuas ditolak ke atas. Cecair dari takungan mengalir ke bawah ombor kecil. Cecair dari takungan ini mengalir ke ombor kecil melalui injak A yang terbuka. Injak B tertutup. Tekanan cecair yang ditetapkan dikenakan pada ombor yang besar untuk mengekalkan kedudukan ombor yang besar ini. Okey, sini tak ada perubahan tekanan, jadi tak ada pergerakan lah ombor besar ini. Okey? Lepas tu dah siap bagi ke kena turunkan ombor besar pula. Jadi bagaimana ombor besar kembali ke kedudukan asalnya? Injak pelepas dibuka. Cecair ini mengalir balik ke dalam takungan cecair. Okay, injak pelepas dibuka. Ombor besar. Jadi sini sudah mengalir ke dalam kan. Jadi ombor besar mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya. Cecair ini mengalir balik ke dalam takungan cecair melalui injak pelepas. Okay, bila sini buka tekanan dah lain dah. Okay, jadi cecair akan bergerak masuk dari bawah ombor besar ke dalam takungan cecair. Injak A terbuka. Okey, kita lihat pula sistem brake hidrolik yang dalam kereta kenderaan. Brake hidrolik lazimnya digunakan untuk memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. Okay, Raja 8.9 menunjukkan sistem brake hidrolik dan operasinya. Brake cakra pada roda depan. Nombor 1, ini. Pedal brake bila kita nak berhentikan kereta, kita tekan pedal brake. Okay. Jadi pedal brake yang ditekan menolak ombor silinder utama. Menolak ombor silinder utama ke dalam dan mengenakan tekanan ke atas minyak brake. Tekanan ini akan dipindahkan secara seragam. Okey. Roda ni ke depan lah, kiri kanan tu. Tekanan ini dipindahkan secara seragam oleh minyak brake melalui pipe logam
Pegang. Ke silinder brake. Sini. Pada roda depan dan belakang. Sama. Roda depan kiri kanan, roda belakang kiri kanan. Nombor 2 ni Okay. 3. Tekanan ini, bila tekanan dah sampai silinder brake, tekanan ini pula menolak ombor dalam silinder brake. Yang menolak pada pad brake ni, lalu tertekan pada piring keluri pada brake cakra. Nombor 4 ini, piring keluri pasang pada roda depan. Okey. Pada masa yang sama, roda belakang, tengok step 3. Tekanan dipindah secara seragam oleh minyak brake melalui part logam ke roda belakang. Okay. Yang nombor 3 merah ini. Tekanan ini menolak ombor dalam silinder brake. Nampak ombor ni kecil. Lalu menolak kasut brake. Kasut brake. Warna jingga kuning-kuning. Lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Okey. Langkah keempat, apabila tekanan itu dah menolak sampai ke kalau roda depan piring keluri, ke belakang itu gelendong brake. Jadi daya keseran antara pad brake dengan piring keluri memperlahankan atau memberhentikan putaran roda depan. Roda belakang, daya keseran ini antara pelapik brake dengan gelendong brake memperlahankan atau memberhentikan putaran roda belakang. Okey. Seterusnya, kita lihat apa itu kerusi rawatan gigi yang menyebabkan dia boleh turun naik macam tu. Boleh lihat video-video ini tapi dia dalam BI lah. Operasi kerusi rawatan gigi dihubung-kaitkan dengan sistem hidrolik. Sama juga, nanti kita bincang soalan SPS, dia ada satu soalan tentang ini yang tadi. Kerusi rawatan gigi. Okay. Sekarang kita pergi kepada prinsip kedua, prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menghubung-kaitkan hal laju bendalur dengan tekanan. Apabila hal laju adalah sifar, maksud bendalur tidak bergerak, tekanan bendalur adalah sama. Kalau merujuk sini, tekanan bendalur ini merupakan cecair. Okay. Tekanan bendalur di turus di P1, P2, P3 adalah sama. Maka nampak tak paras air pada turus ketiga turus ini, ketiga tube ini adalah sama tinggi. Kesan Venturi dan prinsip Bernoulli. Tube Venturi merupakan tube tidak seragam seperti ini. Diameter pipe-nya besar dan di tengah itu sempit. Okay, dalam darjah 8.11, apabila bendalur mula mengalir dari kiri ke kanan,
Hal laju pendalil di P2 di part yang sempit itu adalah lebih tinggi daripada hal laju pendalil di P1 dan P3. Ingat, air ini mengalir dari kawasan yang mempunyai tekanan tinggi ke kawasan yang tekanan rendah. Tapi bila dia melalui kawasan yang sempit itu, hal laju akan menjadi tinggi, jadi tekanan ini lebih rendah. Okay. Di semakin sempit bahagian tube venturi, semakin rendah tekanan dalam bendalil yang melalui bahagian yang sempit ini. Hal ini dikenali sebagai kesan venturi. Apabila bendalil melalui kawasan sempit, hal laju bendalil akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Jadi hal ini dikenali sebagai prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa bendalil yang bergerak dengan hal laju tinggi akan menghasilkan tekanan yang lebih rendah pada kawasan tersebut. Dia diaplikasikan dalam membuat sayap kapal terbang. Bentuk sayap kapal terbang ini adalah berbentuk aerofoil. Aerofoil, iaitu bentuk kepak burung. Aliran udara, apabila udara melalui bahagian atas aerofoil sayap, hal laju adalah lebih tinggi. Maka tekanan udara lebih rendah pada kawasan bahagian atas. Manakala di bawah ini, aliran udara berhal laju rendah. Jadi tekanan udara lebih tinggi. Perbezaan tekanan di bahagian atas dan bawah aerofoil sayap akan menghasilkan satu daya angkat. Okey. Jadi ini cara kapal terbang boleh berlepas atau naik ke udara. Aplikasi kedua adalah dalam penunu Bunsen. Udara berhal laju rendah dengan tekanan tinggi disedut masuk. Aliran campuran gas dan udara mula dengan sini dulu. Baru sini. Okey, gas berhal laju tinggi, bila gas keluar berlaju, bila gas berhal laju tinggi ini keluar, jadi tekanan di sini rendah. Bila tekanan di lubang sini rendah ni, jadi di luar itu udara udara berhal laju rendah dengan tekanan tinggi akan disedut masuk. Actually ini ada perbezaan tekanan. Gas berhal laju tinggi keluar dari tank gas ini. Jadi kawasan sini tekanan rendah. Di luar itu udara adalah tekanan lebih tinggi, jadi boleh masuk. Aliran campuran gas dan udara membakarkan. Gas itu akan terbakar dalam udara, menghasilkan nyalaan. Helikopter. Aliran udara berhal laju tinggi, tekanan udara rendah apabila sayap dia adalah sedang berputar. Dan di bawah itu aliran udara berhal laju rendah, tekanan udara tinggi. Perbezaan ini dari segi tekanan udara akan mengangkatlah helikopter itu naik ke udara. Seterusnya dalam drone. Drone adalah
kapal terbang kecil lah, mainan ataupun ada orang pasang kamera kat sana. Okay? Remote control punya. Okay, aliran udara berlaju tinggi apabila sayap ini berputar. Jadi tekanan udara rendah di bahagian atas, aliran udara berlaju rendah di bahagian bawah, maka tekanan udara tinggi. Ingat, bila laju rendah, tekanan udara tinggi. Okay. Maka perbezaan tekanan udara ini menghasilkan satu daya angkat. Tekanan bawah lebih tinggi kan, jadi ada daya angkat lah. Bertindak ke atas, jadi drone boleh terbang. Next, garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. Mengapa ada di chart garisan kuning ini? Ini adalah untuk keselamatan. Okay? Ini kerana apabila kereta api, MRT, LRT apalah, okay, bergerak laju, bila laju, si kawasan di sini tekanan udara rendah. Okay, tekanan udara rendah. Manakala tempat yang orang berdiri sini di belakangnya, tekanan udara secara bandingan adalah lebih tinggi. Jadi, orang ini akan ditarik ke arah kereta api itu. Bahaya. Kalau dekat sangat, dia ditarik tu, ini dia akan masuk, dia akan matilah. Okay? Sama, untuk elakkan kemalangan berlaku. Aliran udara adalah berlaju tinggi dan tekanan udara adalah rendah di kawasan antara kereta api yang berlaju dengan orang berdiri berdekatan. Besar kemungkinan jika terdapat orang berdiri melepasi garisan keselamatan ini, orang itu akan ditolak oleh daya ke arah kereta api yang sedang bergerak. Oleh itu, elakkan berdiri melepasi garisan keselamatan. Okey, saya ambil kehadiran kerana saya nak panggil nama bila bincang soalan SPS. Ada pelajar belum lagi hantar tugasan minggu lepas dalam Google Classroom. Jangan tunggu sampai nama naik. Sila bertindak segera. Okey, selepas ini. Justin yang belum hantar minggu lepas punya. Sudah, Cikgu. Bila? Cek tak ada pun. Saya dah hantar. Oh. Kesan pemindahan tekanan oleh cecair, prinsip Pascal. Mengkaji kesan pemindahan tekanan oleh cecair. Raja ini menunjukkan ada ombak besar, ada ombak kecil. Disambungkan dengan salur getah ini, dalamnya isi dengan air.
Pemberat 50 gram diletakkan di atas ombak kecil. Letakkan pemberat-pemberat di atas ombak besar sehingga kedua-dua ombak berada pada aras yang sama. Rekod jumlah jisim pemberat yang diletakkan di atas ombak besar. Ulangi langkah 2 hingga 4 dengan meletakkan pemberat 100, 150, 200 di atas ombak kecil. Okey, untuk buat ini, dia tak ada beritahu luas permukaan ombak kecil dan besar ini berapa. Jadi, kita tak boleh nak kira ni. Tak apalah, pelajar tolong ikut ini. Jawapan buku, jisim pemberat di atas ombak besar 100, 200, 300, 400. Okey. Nyatakan satu inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda. Nyatakan satu inference yang dapat dibuat berdasarkan pemerhatian anda. Seruang, boleh jawab? Ya, so, tekanan dipindahkan ke seluruh cecair dalam semua arah secara seragam. Nyatakan hubungan antara jisim pemberat pada ombak kecil dengan jisim pemberat pada ombak besar. Christina? Apabila jisim berberat pada ombak kecil bertambah, jisim berberat pada ombak besar bertambah. Betul. Okey, daya input kecil akan menghasilkan daya output yang besar. Soalan 3. Apabila satu daya dikenakan ke atas suatu bendalur dalam sistem yang tertutup, tekanan yang terhasil dipindahkan ke seluruh bendalur secara seragam. Berdasarkan pernyataan diberikan, tandakan jenis prinsip yang terlibat dalam eksperimen ini. Darwin? Prinsip Pascal. Betul. Prinsip Pascal nyatakan bahawa tekanan dipindahkan ke seluruh cecair dalam semua arah secara seragam. Nyatakan definisi secara operasi bagi prinsip Pascal. Divasri? Prinsip Pascal ialah prinsip yang menyebabkan pemindahan tekanan melalui air dari umbul kecil ke umbul besar. Bagus. Tandakan aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Elin? Jack kereta, jentolak dan lori pengangkut sampah. Betul. Ketiga-tiga ini mereka menggunakan sistem hidrolik. Ombak X dan Y masing-masing mempunyai luas permukaan
Ini kena kira lah. 0.01 meter persegi dan 2.5 meter persegi. Hitung berat beban yang terdapat dinaikkan oleh ombor Y. Hitung F2. Jika daya yang dikenakan bagi ombor X ialah 30 Newton. Grace? Tak kira ke belum? Cikgu nak kira F1 kan? Betul. Tujuh 500. 7.500. Ya. Okey. Kamu tunjukkan langkah. First, semua kamu gantikan nilai dalam formula ini. Okey. F1 per A1 ialah 0.01 sama dengan F2 30. F1 bahagi 2.5 sama dengan 30 bahagi 0.01. Lepas itu baru final answer lah. F1 sama dengan 7.500 Newton. Okay, bagus. Next. Intan. Ya, cikgu. Jawab soalan 7. Jack hydraulik, penekanan hydraulik dan brake hydraulik. Betul. Okay, ketiga-tiga ini jet hydraulik, penekan hydraulik dan brake hydraulik menggunakan prinsip Pascal. Itu tekanan dipindahkan ke seluruh bendalio secara seragam. Kesimpulannya, apabila daya dikenakan pada ombor kecil, Justin, Apabila daya dikenakan pada ombor kecil, tekanan yang terhasil dalam benda alir akan dipindahkan dengan nilai yang sama ke ombor besar. okey, bagus. Tuh. Aplikasi prinsip Pascal dalam kehidupan harian. Li Jingru, Ya, cikgu. start dengan P ni. Apabila ombak kecil ditarik ke atas, cair disedot dari takungan melalui injap X yang terbuka pada masa yang sama injap Y tertutup. Apabila ombor kecil ditarik ke atas, cecair disedot dari takungan
melalui injap X yang terbuka. Pada masa yang sama, injap Y akan tertutup. Sama dengan buku teks tak? Gambar aja lain sikit. One way, next. Li Junhao dulu. Junhao. Ombak kecil kemudian ditekan ke bawah untuk menghasilkan tekanan yang dipinta ke ombak besar. Pada ketika ini, injap X tertutup dan injap Q terbuka. So, ombak kecil kemudian ditekan ke bawah. Sini, okay. Tekan ke bawah. Menghasilkan tekanan dipindahkan ke ombak besar. Masa ini, injap X ini tertutup, injap Y akan terbuka. Jadi, cecair di bahagian ombak besar ini akan naiklah. Okay. Step R. One way. Apabila beban hendak diturunkan, injap pelempas akan dibuka supaya cecair dapat mengalir balik ke dalam dakongan cecair dan ombak besar akan turun ke bawah. Alright, betul. Apabila nak turunkan beban, injap pelepas ini buka. Jadi cecair turun, beban pun turun. Dan air mengalir balik ke dakongan cecair. Sistem brake hidrolik. Chuang Ying. Apabila ninja brake dipijak, ombak silinder induk akan ditolak. Tekanan yang dihasilkan akan dipindahkan melalui bendelin brake silinder kecil pada setiap roda kereta. Yes. Betul. Seterusnya, Mira. Pada roda hadapan, ombak kecil akan menolak ladang brake lalu menekan pada cakra logam. Betul. Apa yang akan berlaku pada roda belakang? Nafisa? Pada roda belakang, ombak kecil akan menolak ladang brake ke arah luar lalu menekan pada gelendong brake. Geseran antara cakra logam dan gelendong brake dengan ladang brake menyebabkan putaran roda menjadi semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Betul. Aplikasi prinsip Pascal dalam kerusi rawatan gigi. S. Zakira. Dua injap solenoid digunakan dalam aplikasi ini untuk mengatur ketinggian kerusi. Betul. Para. Ya. Minyak disedut dari besen oleh pam. Apabila butang ditekan pada konsol, injap solenoid dikendalikan. Ia memintas minyak di dalam pam dan menghantarnya ke silinder. Oh.
Farah sudah hantar tugasan ke Google Classroom tak? Yang latest belum. Kena ah. Hmm. Minggu ini ya. Ini injak selenoid ada 2. Injak macam boleh buka boleh tutup lah bagi minyak itu, okay, keluar masuk. Minyak disedut dari besen oleh pam. Minyak disedut dari besen oleh pam. Ini kena kaji. Okay, pam hidrolik ini dia guna motor punya. Dia kena guna elektrik punya. Jadi bila pam hidrolik ini dihidupkan, minyak disedut dari tangki minyak. Apabila butang ditekan pada konsol, konsol ada touchscreen lah. Injak solenoid dikendalikan. Dia memintas minyak ke silinder bawah sini. Okay. U. Maizan. Silinder membolehkan tenaga hidrolik diubah menjadi tenaga mekanikal yang menaikkan kerusi ke ketinggian yang diinginkan. Maizan. Ya. Sudah jawab Google Form tak? Google Form. Nanti tolong jawabkan saya punya message. Baik, Google Classroom punya tugasan kamu ada yang tak lengkap hantar. Tolong hantar. Ikut muka surat. Contoh ada 4 muka surat punya. Dari mana ke mana, jangan kurang. Okay. Fatin. Dengan menekan butang lain, injap kedua terbuka di bawah pengaruh berat yang terlebih. Minyak di bawah tekanan di dalam silinder dilepaskan ke dalam besen dan kerusi diturunkan ke bawah. Semua ini dia ada touchscreen lah. Butang tu tekan. Tadi itu prinsip Pascal, sekarang kita bincang prinsip Bernoulli. Sini ada beberapa aktiviti yang tunjuk. Setiap satu itu nyatakan pemerhatian dan inference-nya. Nabila? Ya, cikgu. Jawab soalan 1. Semua. Tiupan aliran udara pada sebiji bola pimpong di atas sebuah pengering rambut. Bola pimpong tidak jauh. Pergerakan udara yang laju menghasilkan kawasan bertekanan rendah. Tekanan di sekeliling yang lebih tinggi mengekalkan kedudukan bola pimpong. Betul. Bola pingpong tak jatuh, dia kekal di atas tiupan aliran udara di atas pengering rambut. Sebab Bernoulli lah, prinsip Bernoulli. Soalan 2. Li Qian. 2 helai kertas itu melekat antara satu dengan yang lain. Pergerakan udara yang laju antara kertas menghasilkan kawasan tekanan rendah. Tekanan udara di luar yang lebih tinggi menekan ke atas kedua-dua kertas itu. Ya, betul. Ketiga.
Ini dia diaplikasikan di dalam penyembur, botol penyembur, spray bottle. Aisyah. Aisyah. Yes. Jawab Titisan ini. air terpecik keluar. Pergerakan udara yang laju menghasilkan satu kawasan tekanan rendah di X. Tekanan udara yang lebih tinggi di permukaan air menolak air ke atas melalui penyedotan minuman. Air dipecahkan menjadi titisan air kecil oleh udara yang bergerak laju. Ya, betul. Kenapa semua orang boleh jawab Jawab sendiri punya kan? Jadi bagus you faham perbincangan. Sampai siapa? Zero. Tekanan bagi suatu benda liu yang bergerak adalah lebih rendah daripada tekanan suatu benda liu bergerak. Betul. Sun Wei, soalan 2. Tandakan betul radas yang menggunakan prinsip Bernoulli, penyembur racun serangga dan penunuh Bunsen. Betul, bagus. Ziwang, soalan 3. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, tandakan jenis prinsip yang terlibat dalam aktiviti ini. Prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli. Satu saja. Soalan 4. Christina. Ya. Apabila kelajuan angin adalah tinggi, tekanan udara di atas permukaan bumbung adalah lebih rendah daripada tekanan udara di bahagian bawahnya. Hal ini menyebabkan bumbung diterbangkan. Oke, betul, bagus. Tawing, apakah cadangan nak elakkan? Ella tinggalkan ruang di bawah jubin bumbung supaya tiada perbezaan tekanan di atas dan di bawah bumbung. Diwasri. Tekanan dalam benda alif bergantung pada laju bergerakan benda alif. Tekanan yang lebih rendah terhasil jika benda alif bergerak dengan lebih laju. Okey, bagus. Ingat, apabila laju benda alif tinggi, tekanan rendah. Berhubung kait antara laju benda alif dengan tekanan. Menerangkan prinsip Bernoulli dengan menggunakan tube Venturi. Untuk ini buku teks tak terangkan dengan jelas. Jadi, sediakan susun nada seperti di atas. Buka pirik air untuk mengalirkan air melalui tube Bernoulli A dan B. Tube Bernoulli A, tubenya adalah sekata, diameter adalah sama, manakala tube Bernoulli B mempunyai diameter yang berbeza di bahagian tengah, di turus Y. Perhati dan lukiskan aras air dalam tube kaca. Tandakan tinggi atau rendah pada raja masing-masing untuk mewakili kawasan tekanan tertinggi dan yang terendah. Okey, jadi kamu buat ini dulu. Pelajar yang sudah buat sampai siapa?
Elin. Ya, Cikgu. Send jawapan kamu di grup. Gambar A dan B, paras air. Okey, jap eh. Grace juga, Grace. Boleh ya? Okay. Oh. Pelajar lain kena buat juga, walaupun tak perlu send jawaban. Intan? Ya, Cikgu. Dah buat ke belum? Tengah buat. Okay. Kamu, okay, pelajar buat kena tengok dari mana air itu masuk. Pada permulaan air masuk itu, tekanan air itu tinggi. Paling tinggi. Okay, ini jawapan Grace. Cek dulu ya. Okay, yang A itu dah betul. B punya. Okay, ini pun betul. Kena letak dash line lah. Okay, okay. Okay, mengapa ini berlaku? Kita tengok yang A dulu. Kan tekanan adalah tekanan air dari tinggi ke rendah. Jadi sini tekanan air paling tinggi. Maka paras air akan ditolak naik paling tinggi lah di P sini. Semakin mengalir, tekanan air dah semakin rendah. Okay. Untuk B sini, tekanan air paling tinggi pada permulaan. Tapi bila mengalir melalui tube B yang sempit sini, tube tengah yang sempit, laju air tiba-tiba jadi sangat tinggi. Laju air sangat tinggi. Maka tekanan rendah. Tekanan air paling rendah lah jadi kat sini. Bila dah masuk sini, sebelah kanan, tekanan air itu kalau banding dengan yang X, Z itu adalah lebih rendah. Elin? Elin punya pun dah siap. Okay, bagus. Okay, next. Intan jawab soalan 1A. Tekanan yang terhasil di dalam tiub R adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan yang terhasil dalam tiub P. Betul. Seterusnya, Justin. Tekanan yang dihasil di dalam tube Y adalah lebih tinggi berbanding dengan tekanan yang
terhasil di dalam tube X. Tekanan terhasil dalam tube Y adalah lebih. Ini ialah apa? Justin ini. Cikgu? Tekanan yang terhasil dalam tube Y adalah lebih apa? Lebih tinggi. Tapi paras air paling rendah. Lebih rendah. Rendah. Ingat tekanan di sini dia bermaksud tekanan air. Mengapa? Kerana air yang bergerak. Bendalio itu adalah air. Air yang bergerak. Kita sekarang bukan tengok gas atau udara. Kita kena tahu bendalio apa yang bergerak dulu. Air. Jadi tekanan air. Tekanan air yang dihasil dalam tube Y adalah lebih rendah berbanding dengan tekanan terhasil dalam tube X. Dua, nyatakan hubungan antara diameter tube dengan hal laju bergerakan bendalio. Jingru. Halo? Cikgu panggil saya. Semakin kecil diameter tiup kaca, semakin tinggi hal laju pergerakan bendalio. Betul. Apabila bendalio yang bergerak melalui kawasan yang sempit, hal laju bendalio lebih tinggi. Soalan ketiga, nyatakan hubungan antara hal laju bergerakan bendalio dengan tekanan yang terhasil. Junhao? Semakin tinggi hal laju pergerakan bendalio, semakin rendah tekanan yang terhasil. Bagus. Keempat, raja di bawah menunjukkan satu aliran udara. Sekarang itu berkaitan dengan tekanan udara kerana udara yang bergerak, udara yang mengalir. Aliran udara dialirkan melalui tube bernuri. Lukis aras air dan tandakan paling tinggi dan paras air paling rendah pada raja masing-masing untuk mewakili kawasan tekanan paling tinggi dan paling rendah dalam tube. Wen Wei dan Suang Ying sila buat dan hantar ke dalam grup. Okey. Kita cek jawapan Suang Ying. Mula-mula udara masuk sini tekanan udara paling tinggi. Jadi paras air ditekan paling bawah. Betul lah ini. Jadi sini tekanan udara paling rendah. Apabila tekanan udara di dalam tube itu rendah, tekanan udara di atmosfera itu secara bandingan lebih tinggi, maka dia akan menolak air itu masuk ke dalam lagi tinggi. Alright.
Apabila udara masuk melalui diameter tube yang sempit, hal laju udara di sini adalah rendah. Betul. Jadi, paras air di tengah sini paling tinggi. Yes. Wave-nya. Alright. Betul. Paling tinggi, ini paling rendah. Oke, bagus. Justin, Cikgu? sudah paham ke belum? Sikit sudah faham. Tak paham nanti tanya. Baik, Cikgu. Mira, definisi secara operasi bagi prinsip penuli. Prinsip Bernoulli ialah prinsip yang menyebabkan arus air berbeza di dalam tiub. Kalau tanya dalam exam, tanya definisi secara operasi perlu ada nyatakan keputusan. Kalau jawapan ini dia tak ada keputusan. Sepatutnya kena tulis macam ini. Prinsip Bernoulli ialah prinsip yang menyebabkan aras air yang lebih tinggi atau lebih rendah. Yang menyebabkan aras air yang lebih tinggi. Tapi pun tak boleh kan? Sebab aras air ini dia bergantung kepada sama ada itu tekanan udara ke tekanan air. Kalau kita jumpa soalan itu baru kita bincang. Sekarang kita ikut buku sahaja. Yang tadi inference bermaksud bagaimana nak jawab inference? Ingat balik. PB tersurat kerana PB tersirat. Jadi dia ada PM, PB dengan PD. Dalam teks. Apakah PM kat sini? PM di sini adalah hal laju bendala. PB adalah paras air dalam tiub.
Paras air dalam tiup adalah PB tersurat. Kalau PB tersirat, kita kata tekanan air. PD adalah jenis pendalil. Kalau dia tanya inference, dia tanya mengapa paras air adalah seperti ini di A. Jadi inference kena nyatakan tekanan lah. Tanding tekanan. Tekanan yang terhasil adalah siapa? Nafisa? Rendah. Betul. Gallery info kata tekanan bendalil sentiasa berubah dari tekanan tinggi ke tekanan rendah mengikut arah aliran bendalil. Prinsip bernuli dalam pesawat udara. Apakah bentuk sayap pesawat udara? Sekira? Aerofoil. Betul. Novara? Soalan B. Dia B. supaya pengaliran udara lebih laju di bahagian atas sayap berbanding dengan bahagian bawah sayap. Okey, betul. Kawasan manakah mempunyai pengaliran udara yang lebih laju? Dan B. Pengaliran udara lebih perlahan. Zhuang. Sorry. Bukan. Maizan dulu. Maizan. Pengaliran udara yang lebih laju K. Pengaliran udara lebih perlahan L. Ya, udara mengalir lebih laju di bahagian atas aerofoil. K. Bawah tu L. Kawasan mana mempunyai tekanan udara lebih rendah dan kawasan mana mempunyai tekanan udara lebih tinggi? Fatin? Tekanan udara yang lebih rendah K, tekanan udara yang lebih tinggi L. Betul. Nabila? 4. A, B. Jawapan? Apakah daya yang terbentuk pada L yang menolak pesawat udara ke atas? Daya angkat. B. Apakah yang menyebabkan terbentuknya daya di tempat A? Perbezaan tekanan. Bagus. Lukis anak panah dan raja di atas. Kepala ke atas lah. Lukis macam ni. Namakan prinsip yang terlibat penerbangan pesawat udara, prinsip Bernoulli. Apabila hal laju bendalil lebih tinggi, tekanan lebih rendah. Prinsip gerakan helikopter dan drone. Li Chen? Apabila rotor berputar, daya angkat terhasil disebabkan oleh perubahan tekanan di bahagian atas dan bawah rotor. Ini menyebabkan helikopter atau drone naik ke atas. Betul. Itu panggil rotor lah. Sayap ya, sayap kapal terbang. Penuh Bansen, Aisyah, jawab ini.
Aliran gas yang laju di dalam penunuh Bunsen menghasilkan kawasan bertekanan rendah di sekeliling jet. Tekanan udara luar yang lebih tinggi mendesak udara masuk ke dalam penunuh Bunsen. Betul. Tak boleh. Garisan keselamatan di tepi landasan stesen kereta api. 10. Apabila kereta api bergerak laju, kawasan bertekanan rendah terhasil. Penumpang perlu berdiri di luar garisan keselamatan untuk mengelakkannya daripada tertolak ke arah kereta api. Yes, bagus. Dalam sukan, berbagai sukan, Sun Wei, Semakin tinggi kelajuan aliran udara, semakin rendah tekanan di sekitarnya. Daya angkat tambahan dihasilkan pada pelompat ski atau cakera ketika dilemparkan menyebabkan pelompat ski atau cakera mendarat lebih jauh. Tuh. Soalan objektif. Zuang, Berapakah daya yang perlu dikenakan dalam kopi untuk mengibarkan memang 2000 N A 50 N? so ini kira guna formula. Kira berapa daya dikenakan ke atas ombor P. Ombor P. F1 per 0.05 sama dengan 2000 bahagi 2. Jadi X sama dengan 50. Nombor 2. Christina. Antara alat yang berikut, yang manakah beroperasi berdasarkan prinsip Pascal? A. Jet kereta. Jet kereta. Nombor 3. Darwin. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah menerangkan prinsip Pascal? B. Tekanan yang dikenakan pada cecair dipindah secara seragam ke semua arah. Okey, betul, bagus. Basri. Soalan 4. Antara kedudukan P, Q, R dan S yang manakah mengalami tekanan udara paling rendah dan paling tinggi? B. Paling rendah ialah Q dan paling tinggi adalah S. betul. Laju paling tinggi di atas aerofol. Jadi tekanan paling rendah di Q. Soalan 5. Elin. Raja 3.
Raja 3 menunjukkan, sekejap ya cikgu. Raja 3 menunjukkan satu tiub Bernoulli antara titik A, B, C atau D yang manakah tekanan udaranya adalah lebih tinggi. A. Betul. Kerana tekanan bendalur sentiasa mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Enam, Grace. Antara pernyataan yang berikut yang manakah benar? Satu, dua dan tiga. Donggi. Tekanan air di Q paling rendah. Yes, betul. Tekanan air di Q paling rendah kerana laju air paling tinggi lah bila melalui tiub sempit. Air mengalir paling laju di Q, betul. Tekanan air di P paling tinggi. Betul? Air mengalir paling perlahan di P. Laju rendah dan tinggi. Mengalir paling perlahan. Empat itu salah. Kan mula-mula mengalir mesti lebih laju kan. Okey, ini pun sama. Lukiskan kenaikan aras air pada salur kaca X, Y dan Z. Intan? Intan? Ya, saya. Post gambar kamu. Gambar Raja satu ini. Aliran udara dari kiri ke kanan. Sudah? Okay, aliran udara mula dari kiri sini, aliran udara tekanan paling tinggi lah. Jadi tekanan paling tinggi, tekanan udara paling tinggi dia tolak air paling bawah sini. Apabila melalui tiub yang sempit, laju udara paling tinggi, jadi tekanan udara paling rendah. Jadi tekanan udara tolak sikit je pada air ni. Okey, kalau sampai sini dia lagi tinggi. Okey, kerana tekanan udara sini lebih rendah lah bila berbanding dengan yang X ini ya. Okey, betul. Okey, baik. Cuma bendalur itu kena letak garis dot, dotted lines. Macam ni. Garis putus. Next. Justin. Jawab soalan B. Salur kaca yang manakah yang mempunyai tekanan udara yang paling tinggi? X. Paling rendah Y. Betul. Okey, dalam Raja sini udara yang mengalir.
kita tengok hal laju udara dan tekanan udara. Satu alat yang mengaplikasikan prinsip ini, beri satu contoh. Cikgu, mana-mana prinsip Bernoulli? Pump turas. Tak tahu? Saya tulis satu je. Okay, pam turas atau penyembur racun serangga, botol penyembur atau penunuh Bunsen. Cadang satu eksperimen ringkas dalam makmal sekolah untuk menunjuk prinsip Bernoulli. Junhao? Cikgu, soalan ini saya tak tahu nak macam mana buat. Oh, boleh rujuk ini. Mana-mana lah, rasa mana satu paling senang. Ini paling senang kan? Perlu kertas saja. Kamu boleh pilih 1, 2 atau 3 lah. Jadi kita ikut yang buku kata, dia pilih nombor 2 tu. One way. Ya, cikgu. Di. Kamu nyatakan prosedurnya saja. Tadi ada 3 kan, pilih 1 lah. Ke surat 106. Tiup udara. Tiup udara dengan perlahan-lahan diikuti tiupan yang kuat melalui 2 helai kertas. Pemerhatian. Kedua-dua kepingan kertas akan terlekat bersama. Betul. So, hanya you salin 2 ayat tu saja. Prosedur dan pemerhatian. Kalau nak pilih pingpong guna pengering rambut itu pun boleh. Nombor 3 pun boleh. Cuma nombor 3 itu kena ada gambar aja, tak ada orang tak faham lah. Okey, yang ini. Ini sebenarnya saya pun ikut jawapan buku saja. Saya cek dia punya jawapan tak ada masalah lah. Jadi kita boleh rujuk. Prinsip Bernoulli yang menghubungkaitkan hal laju bendalil dan tekanan banyak diaplikasikan dalam kehidupan harian. Berikan penjelasan secara ringkas tentang prinsip Bernoulli. Xuang Ying. Guna ayat sendiri ya. Apa yang dikatakan? Hal laju bendalil tinggi, tekanan macam mana? Hal laju bendalil rendah, tekanan macam mana?
Apabila hal laju benda lebih tinggi, maka tekanan banyak diaspirasi dalam kehidupan harian lebih rendah. Oh, tak perlu ulang soalan lah. You kaitkan hubungan antara hal laju berdalih dengan tekanan saja. Ulang semula. Apabila maka, cakap macam tu. Apabila hal laju berdalih. Apabila hal laju berdalih tinggi, maka tekanan lebih rendah. Betul. Apabila hal laju berdalih tinggi, tekanan lebih rendah. Tekanan berdalih lebih rendah. Itu satu makalah. Dan kaitkan dengan apa yang berlaku apabila berdalih melalui kawasan sempit. Mira? Apabila berdalih melalui kawasan sempit, maka hal laju berdalih akan meningkat. Kaitkan dengan tekanan. Ulang semula. Apabila berdalih melalui kawasan sempit, maka hal laju berdalih akan meningkat dan tekanan di kawasan tersebut berkurang. Betul. Jadi, kalau jangan ikut buku punya jawapan pun boleh. Guna apabila maka. Senang Apabila PM maka PB. Next. Prinsip berduli diaplikasikan dalam penerbangan pesawat. Terangkan penerbangan pesawat berdasarkan prinsip tersebut. Nafisa? Mengikut prinsip Bernoulli, bahagian atas aerofil di mana pengaliran udara yang laju akan mempunyai tekanan udara yang lebih rendah. Kamu terangkan tentang bahagian atas aerofoil kan? Okey. Hal laju udara di bahagian atas aerofoil bila dia lebih tinggi, maka tekanan udara lebih rendah. Betul. Okey, dapat satu markah. Next point. Zakira, boleh sambung? Boleh huraikan tentang apa yang berlaku di bahagian bawah aerofoil? Bahagian bawah sayap di mana pengaliran udara yang lebih perlahan akan mempunyai tekanan udara yang lebih tinggi. Betul. Di bahagian bawah aerofoil, hal laju udara lebih rendah, maka tekanan lebih tinggi. Macam tu. Kita jangan hanya bergantung kepada jawapan belakang buku. Kita harus faham dan masa exam kita boleh tulis. Macam tu. Next, Farah. Poin ketiga dan keempat macam mana nak tulis? Farah. Farah sudah ada kat sini ke tak? Tak ada. Kak Maizan? Zero? Ya.
Point sampai siapa? Fatin. Ya, cikgu. Point ketiga dan keempat. Terdapat perbezaan tekanan di bahagian atas dan bahagian bawah sayap. Lepas tu, Daya angkat yang terhasil menolak pesawat naik ke atas. betul. Okay, perbezaan tekanan di bahagian atas dan bawah sayap menghasilkan daya angkat yang menolak pesawat naik ke atas. Poin 3 dan 4 boleh gabung jadi satu ayat pun tak ada masalah. Okey, C ini lukis gambar raja air bika 2 penyedut minuman. Jadi guna bahan dan radas yang dia bagi tu bagaimana buat satu model penyembur racun serangga. Okey. Dia aplikasikan prinsip Bernoulli. 2 penyedut minuman diletakkan bersudut tepat dan hujung menyentuhi antara satu sama lain seperti dalam raja. Udara ditiup kuat melalui hujung penyedut minuman X, air ditolak ke atas di dalam penyedut minuman Y dan disembur keluar dalam bentuk titisan-titisan kecil. Saya nak tanya Sun Wei. Sun Wei? Tak ada respon tak? Boleh terangkan prinsip Bernoulli. Terangkan guna prinsip Bernoulli, apa yang berlaku? Hal laju dan tekanan. Dari X dulu, hal laju udara dalam penyedut minuman X. Macam mana? Menghasilkan kawasan tekanan rendah. Apabila udara ditiup melalui penyedut minuman X, jadi udara di sini di dalam X ini adalah hal laju tinggi. Bila hal laju tinggi, kawasan lebih rendah. Faham tak? Tekanan di dalam penyedut minuman X lebih rendah. Okay. Jadi, tekanan udara yang di luar itu lebih tinggi akan menolak air masuk melalui penyedut minuman Y dan akan keluar dalam bentuk titisan kecil kerana hal laju sini tinggi kan. Jadi dia akan tersemburlah keluar. Faham tak? Tak faham kena baca nota itu 2 kali, 3 kali ya. Okey. Kita dah 2 jam lebih dah. Okey, terima kasih kepada semua. Saya sudah ambil kehadiran. Okey, kita berhenti di sini ya. Sila siapkan tugasan hantar ke Google Classroom. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Bye. Bye. Okey. Terima kasih cikgu. Sama.